Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada adik-adik yang disayangi. Okey, sekali lagi bersama saya dengan Cikgu Fizah untuk kita membuat ulang kaji ekspres tajuk-tajuk tingkatan 5 sebagai persediaan untuk kertas sains pada 2 Mac nanti. Okey, jadi untuk sesi kali ini, Cikgu akan fokuskan pada bab 1 hingga bab 4 tingkatan 5. Okey, jom kita mulakan. Okey, kita mulakan untuk bab tingkatan 5 ini dengan tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma: nutrien, nilai pH, kelembapan, suhu dan cahaya. Okey, bagi faktor yang pertama iaitu faktor nutrien, yang ni kita perlu tahu bahawa untuk mikroorganisma tersebut hidup dan membiak, mikroorganisma perlu kepada nutrien. Maksudnya perlu kepada makanan lah. Sama macam kita manusia, kita perlu kepada makanan. Begitu juga dengan mikroorganisma untuk hidup perlu kepada nutrien ataupun sumber makanan. Okey. Yang kedua ialah nilai pH. Bagi faktor nilai pH, mikroorganisma membiak dengan aktif dalam pH neutral ataupun pH 7. Okey. Dalam keadaan yang terlalu beralkali ataupun keadaan yang terlalu berasid, itu akan merencat pertumbuhan mikroorganisma. Okey, manakala untuk faktor kelembapan, semestinya mikroorganisma perlu kepada tempat yang lembap untuk membiak dengan lebih aktif, lebih pesat. Okey. Bagi faktor suhu, suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma adalah antara suhu 45 hingga suhu 40 darjah Celsius. Suhu yang melebihi 60 darjah Celsius akan membunuh mikroorganisma, manakala suhu yang terlalu rendah mikroorganisma menjadi tidak aktif. Okey. Dan untuk faktor cahaya, kebanyakan organisma perlu kepada cahaya. Maafkan cikgu, kebanyakan mikroorganisma tidak memerlukan cahaya untuk membiak, maksudnya perlu kepada keadaan gelap. Cuma ada mikroorganisma tertentu yang memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis, contohnya alga. Okay. Jadi, bagi tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ini, disebabkan ada 5 faktor, bermaksud ada 5 eksperimen yang adik-adik perlu kuasai. Okey, kita tengok satu persatu. Ada 5 faktor yang cikgu senaraikan di sini daripada suhu, nilai pH, cahaya, kelembapan dan juga nutrien. Okey. Untuk menjalankan eksperimen berkaitan dengan pertumbuhan mikroorganisma ini ataupun pertumbuhan bakteria biasanya, pertama sekali adik-adik kena tengok apa radas yang kita perlu guna. Sama ada adik-adik nak gunakan tabung uji yang gambar ni ataupun adik-adik nak gunakan piring Petri yang ini. Okey, sekiranya kita menggunakan tabung uji, di dalam tabung uji ini kita akan masukkan dengan bubur nutrien yang ini. Okey, tetapi sekiranya kita ingin menggunakan yang ini, yang radas ini dipanggil sebagai piring Petri, maka di dalam piring Petri ini kita akan isi dengan agar-agar nutrien steril. Boleh guna mana-mana salah satu, tiada masalah. Okey, bergantung kepada radas mana yang kita gunakan. Okey, sekiranya kita menggunakan bubur nutrien, apa yang akan kita perhatikan nanti ialah kekeruhan bubur nutrien, sama ada bubur nutrien tersebut keruh ataupun tidak, contohnya. Okey, manakala sekiranya kita menggunakan agar-agar nutrien steril, apa yang akan kita perhatikan nanti ialah sama juga pertumbuhan bakteria ataupun bilangan koloni bakteria. Okey, itu asas untuk kita menjalankan eksperimen berkaitan dengan pertumbuhan bakteria ini. Okey, jadi sekiranya untuk faktor yang pertama ni, faktor suhu, bermaksud kita akan gunakan suhu yang berbeza untuk menjalankan eksperimen ini. Mungkin set yang pertama menggunakan suhu 0 darjah Celsius, set yang kedua pada suhu 37 darjah Celsius dan set yang ketiga suhu 80 darjah Celsius. Okey. Untuk yang kedua, nilai pH, okey. Juga menggunakan 3 set, sama ada dalam keadaan berasid, keadaan neutral ataupun keadaan beralkali. Okey. Untuk cahaya, sama ada dalam keadaan gelap ataupun di tempat yang cerah. Kelembapan, of course lah, bila kita guna radas ni memang akan digunakan air, akan ada kelembapan, dan agar-agar nutrien steril itu sendiri ataupun bubur nutrien itu sendiri adalah sumber nutrien kepada pertumbuhan mikroorganisma. Dan paling penting untuk buat eksperimen ni, kita mesti ada kultur
bakteria. Okey, berikutnya untuk tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma juga boleh ditukar dengan menggunakan roti. Yang ini untuk mengkaji pertumbuhan kulat. Soalan ni pernah keluar dalam salah satu percubaan negeri. Okey, diberi rangsangannya ialah kasut yang ditumbuhi kulat pada musim tengkujuh. Jadi kita kena rancang eksperimen yang bersesuaian. Okey. Eksperimen ini menggunakan roti sebab kita ingin mengkaji pertumbuhan kulat. Okey, roti tadi ada dua keadaan. Satu keadaan yang lembap dan satu keadaan yang kering. Lembap dan kering. Ini antara eksperimen yang dibuat oleh pelajar-pelajar cikgu. Okey, dua roti, satu roti lembap, satu roti kering. Kedua-duanya dimasukkan di dalam plastik dan disimpan di tempat yang gelap. Contohnya di dalam almari, dalam kotak hitam ataupun dalam plastik hitam. Kita simpan lebih kurang seminggu dan inilah hasilnya. Akan diperhatikan pertumbuhan kulat ataupun tompok-tompok berwarna hitam, tompok-tompok berwarna kuning pada permukaan roti. Itu tajuk berkaitan dengan mikroorganisma. Okey, bagi tajuk pertumbuhan mikroorganisma juga ada satu subtopik penting dekat sini ialah antibiotik. Antibiotik fungsinya adalah untuk menghalang pertumbuhan bakteria. Antibiotik dihasilkan daripada apa? Okey, contoh kita ada antibiotik ialah penisilin. Penisilin dihasilkan daripada bakteria. Ataupun streptomycin dihasilkan daripada kulat. Okey. Kedua-dua antibiotik ini sama ada streptomycin ataupun penisilin fungsinya adalah untuk menghalang pertumbuhan bakteria ataupun membunuh bakteria lah. Okey, jadi untuk tajuk antibiotik ini akan ada satu eksperimen untuk mengkaji berkaitan dengan antibiotik. Eksperimen ini cikgu rasa semua pelajar sudah pun biasa tengok. Okey. Di mana di dalam satu piring petri yang mengandungi agar-agar nutrien steril tadi, kita akan letakkan dengan antibiotik yang berbeza kepekatan. Okey. Satu yang berkepekatan rendah dan satu lagi berkepekatan tinggi. Dan apa yang akan kita perhatikan nanti ialah keluasan kawasan jernih. Bermaksud, sekiranya antibiotik tersebut berkepekatan tinggi, keluasan kawasan jernihnya lebih luas. Sekiranya kepekatan antibiotik tersebut lebih rendah, bermaksud keluasan kawasan jernihnya lebih sedikit. Okey, contoh pada gambar ni bermaksud keluasan kawasan jernih yang ini lebih luas, bermaksud antibiotik yang digunakan di sini lebih tinggi kepekatan, yang ini antibiotik yang digunakan berkepekatan lebih rendah. Okey, itu berkaitan dengan antibiotik. Okey. Kemudian kita teruskan lagi dengan tajuk keimunan. Okey. Keimunan ialah keupayaan badan untuk menentang penyakit yang disebabkan oleh patogen. Okey, keupayaan badan untuk menentang penyakit yang disebabkan oleh patogen. Okey, terdapat dua jenis keimunan, sama ada keimunan aktif ataupun keimunan pasif. Okey, perbezaan. Apa perbezaan antara aktif dan pasif? Aktif bermaksud badan kita mampu menghasilkan antibodi sendiri. Manakala bagi pasif, badan tidak mampu menghasilkan antibodi sendiri tetapi memerlukan sumber daripada luar. Okey. Untuk aktif, kita ada aktif semula jadi dan juga aktif buatan. Pasif pun sama, ada pasif semula jadi dan pasif buatan. Okey. Untuk keimunan semula jadi, daripada mana kita dapat keimunan aktif semula jadi? Apabila kita sembuh daripada sesuatu penyakit. Contohnya kita sembuh daripada demam contohnya, ataupun sembuh daripada cacar air, bermaksud kita sudah pun mendapat keimunan aktif semula jadi. Bila kita sembuh daripada sesuatu penyakit. Okey. Kemudian kita ada keimunan aktif buatan. Bila sebut aktif buatan, bermaksud kita mesti terima suntikan daripada vaksin. Mesti ada vaksin. Okey. Bagi keimunan pasif semula jadi, biasanya daripada fetus. Fetus tidak mampu menghasilkan antibodi sendiri, so fetus menerima antibodi daripada ibu. Semasa mengandung ataupun bila dilahirkan, bayi menerima antibodi daripada susu ibu. Okey, manakala untuk pasif buatan, keimunan pasif buatan melalui suntikan antiserum yang mana di dalam antiserum ini mengandungi antibodi. Okey. Kita tengok apa perbezaan antara keimunan aktif dan pasif secara umumnya. Okey, keimunan aktif tadi yang cikgu bagi tahu merangsang badan untuk menghasilkan antibodi. Badan kita adalah
mampu untuk menghasilkan antibodi sendiri. Manakala keimunan pasif adalah rawatan segera sebab badan tidak mampu menghasilkan antibodi, so kita suntik dengan antibodi. Okey, bahan yang disuntik tadi adalah vaksin. So bila kita suntik vaksin ke dalam badan kita, automatik badan kita akan merangsang pengeluaran antibodi yang lebih banyak. Okey, manakala untuk keimunan pasif, bahan yang disuntik adalah serum dan dalam serum tu sendiri mengandungi antibodi. Okey, bila kita suntik vaksin, apa yang dihasilkan ialah antibodi. Manakala yang ini tidak menghasilkan apa-apa. Okey, vaksin bila disuntik. Okey, disuntik semasa individu tersebut masih lagi sihat. Okey, manakala bagi keimunan pasif, buatan disuntik kepada seseorang yang sudah pun pesakitlah yang sudah pun mengalami penyakit tersebut. Okey. Tempoh keimunan panjang, contohnya daripada bayi kita disuntik dengan beberapa jenis vaksin sampai ke dewasa. Okey, so tempohnya panjang. Manakala untuk keimunan pasif tempoh dia pendek. Bila kita kena penyakit tersebut kita disuntik dengan antiserum contohnya. Okey, masa yang diperlukan untuk keimunan berkesan of course lah masih lebih panjang, manakala untuk keimunan pasif masanya adalah untuk serta-merta jangka pendek. Okey, tajuk berikutnya ialah keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, untuk tajuk ini biasanya akan keluar soalan berkaitan dengan eksperimen. Eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan-tumbuhan dalam larutan nutrien yang berbeza. Okey, yang pertama kita ada larutan kultur NOP lengkap. Larutan kultur NOP lengkap bermaksud dia mengandungi semua nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Okey, pada masa yang sama ada juga larutan kultur tanpa nitrogen, larutan kultur tanpa fosforus ataupun larutan kultur tanpa kalium. Menggunakan larutan yang berbeza. Dan pastinya anak benih ataupun anak pokok yang diletakkan, yang ditanam di dalam larutan kultur NOP lengkap, anak benihnya tumbuh dengan lebih sihat, tumbuh dengan lebih subur, akarnya lebih panjang, akarnya lebih sihat, daunnya lebih hijau, daunnya lebih banyak contoh. Itu bagi tumbuhan yang ditanam dalam larutan kultur NOP lengkap. Manakala dalam larutan-larutan lain, apa yang berlaku ialah mungkin bilangan daunnya sedikit, bilangan akarnya sedikit, ataupun pertumbuhan anak benih tersebut terbantut. Okey. Ini bagi tajuk keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang tidak kurang penting ialah kita nitrogen. Untuk kita nitrogen, ada dua perkara yang adik-adik kena tahu. Yang pertama kena tahu apa bakteria yang terlibat untuk kita nitrogen. Okey, dan apa proses yang terlibat. Ada 4 bakteria yang terlibat dan 4 proses yang terlibat dalam kita nitrogen ini. Okey. 4 bakteria tersebut ialah bakteria pengikat nitrogen yang ini. Okey, bakteria pengikat nitrogen yang cikgu akan tunjuk selepas ni dekat mana lokasi bakteria ini. Okey, bakteria pengikat nitrogen. Okey, kemudian kita ada bakteria pendinitritan. Kita ada bakteria penitritan dan satu lagi ialah bakteria perebutan. So ada 4 nama bakteria. Okey, apa fungsi bakteria pengikat nitrogen? Nama pun kita nitrogen, jadi fungsi bakteria pengikat nitrogen ini ialah menyerap nitrogen di atmosfera. Okey, yang ini untuk menyerap nitrogen di atmosfera. Okey. Bagaimana nitrogen di atmosfera boleh masuk ke dalam tanah? Sama ada melalui bakteria pengikat nitrogen tadi ataupun melalui letusan gunung berapi ataupun melalui tindakan kilat. Okey. Jadi nitrogen tadi akan diikat oleh bakteria pengikat nitrogen, ditukarkan daripada nitrogen kepada bentuk nitrat. Okey. Diserap oleh tumbuhan lah. Bakteria pengikat nitrogen ni berada pada tumbuhan. Okey, dan tumbuhan tadi untuk ditukarkan semula kepada bentuk nitrogen di udara, sekarang bentuknya bentuk nitrat. Dalam tanah bentuknya nitrat, sebatian nitrat. Untuk ditukarkan kepada nitrogen, kita perlu kepada bakteria pendinitritan. Prosesnya proses pendinitritan. Yang ini bakteria pengikat nitrogen, prosesnya ialah pengikatan nitrogen. Okey. Tumbuhan tadi apabila menyerap nitrogen akan ditukarkan menjadi protein tumbuhan. Akan dimakan oleh haiwan membentuk protein haiwan. Okey. Kedua-dua haiwan dan tumbuhan ini boleh mereput. Apabila mati boleh mereput. Okey. Apabila mati dan mereput maka akan melibatkan bakteria pereputan. Prosesnya proses pereputan. Akan ditukarkan menjadi sebatian amonium, sebatian nitrit dan juga sebatian nitrat. So kita akan jumpa lagi sekali dekat sini ialah bakteria penitritan. Okey.
Apa fungsi kita nitrogen ni? Kenapa kita kena tahu 4 nama? Cikgu ulang balik 4 nama bakteria tadi. Kita ada bakteria pengikat nitrogen, kita ada bakteria pendinitritan, bakteria penitritan dan juga bakteria perebutan. Proses pun sama, kita ada proses pengikatan nitrogen, kita ada proses pendinitritan, kita ada proses penitritan dan juga proses perebutan. Okey, jadi apa pentingnya kita nitrogen ni? Kita nitrogen ni penting untuk memelihara kesuburan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan juga untuk mengekalkan keseimbangan kandungan nitrogen dalam atmosfera lah. Okey, itu berkaitan dengan kita nitrogen. Okey, kemudian untuk kita nitrogen ni, untuk bakteria tadi, bakteria pengikat nitrogen tadi, dekat mana kita boleh jumpa? Kita boleh jumpa pada nodul akar pokok kekacang. Apa-apa pokok kekacang? Kacang pis, kacang tanah contohnya, ini adalah nodul akar kekacang dan di dalam nodul akar kekacang ini terdapatnya bakteria pengikat nitrogen. Contohnya Nitrobacter ataupun Rhizobium. Okey, cikgu teruskan lagi. Topik berikutnya berkaitan dengan pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan purata suhu bumi disebabkan oleh peningkatan gas rumah hijau. Ini peningkatan gas rumah hijau, karbon dioksida, klorofluorokarbon CFC, nitrogen dioksida, metana dan juga wap air. Okey, daripada mana datangnya gas rumah hijau ini? Sama ada daripada kilang, pembakaran ataupun pembakaran bahan api fosil. Semuanya membebaskan gas yang disenaraikan tadi. Okey, seterusnya ialah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau disebabkan berlakunya peningkatan gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Okey, apa kaitan gas karbon dioksida dengan kesan rumah hijau? Okey, contohnya, haba daripada sinaran matahari akan memanaskan bumi, terus dipantulkan ke atmosfera. Tetapi dengan kehadiran gas rumah hijau ataupun gas karbon dioksida yang terlalu banyak tadi, gas karbon dioksida akan memerangkap haba daripada sinaran matahari yang secara tidak langsung memanaskan permukaan bumi. Ini yang dipanggil sebagai kesan rumah hijau. Okey, apa kesan pemanasan global terhadap alam sekitar? Banyaklah, antaranya pencarian ais kutub, kenaikan paras laut, ekosistem terganggu, perubahan iklim, kemarau dan juga pembakaran hutan. Okey, kita teruskan lagi. Satu lagi tajuk ialah penipisan lapisan ozon. Okey, penipisan lapisan ozon. Okey, lapisan ozon melindungi bumi sebenarnya daripada sinaran ultraungu. Sinaran ultraungu ini adalah berbahaya. Okey, tetapi apabila berlaku penipisan lapisan ozon, kesannya sama ada pada manusia ataupun organisma lain. Okey, contohnya kalau pada manusia menyebabkan sistem keimunan badan menjadi lemah, kanser kulit ataupun katarak mata. Pada organisma hidup yang lain, contohnya memusnahkan daun dan klorofil, memusnahkan plankton dan organisma akuatik dan juga boleh menyebabkan mutasi. Okey, apa yang menyebabkan penipisan lapisan ozon tadi adalah daripada klorofluorokarbon ataupun CFC. CFC ni banyak digunakan di mana? Contohnya di sini. Peti sejuk, penghawa dingin dan sebagainya lah gambar ni. Ini berkaitan dengan penipisan lapisan ozon. Okey, satu lagi ialah berkaitan dengan alkohol. Okey, untuk menghasilkan alkohol ada dua proses yang terlibat. Yang pertama ialah proses penapaian. Okey, untuk menghasilkan alkohol, proses yang pertama ialah proses penapaian. Apa bahan yang diperlukan untuk proses penapaian ni? Yang pertama kita ada larutan gula dan yeast yang kita campurkan sekali di sini. Okey, dan kita biarkan. Okey, akan berlaku proses penapaian dalam ni. Okey, yang mana akhirnya akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Ini formula bagi proses penapaian. Okey, gula kita campurkan dengan yeast. Dalam yeast tadi ada enzim Zymes. So di akhir tindak balas akan menghasilkan etanol dan juga gas karbon dioksida. Di dalam ni akan dapat etanol. Kita akan dapatkan etanol dalam ni. Okey, dan gas karbon dioksida akan masuk ke dalam air kapur ni, menuju ke air kapur ni menyebabkan air kapur menjadi keruh. Ini proses penapaian. Okey, larutan gula ni kita boleh gantikan dengan apa-apa. Jus buah-buahan contohnya. Maksudnya bahan yang mengandungi glukosa ataupun gula. Okey, etanol yang kita dapat tadi, etanol yang tak tulen. Jadi macam mana kita nak dapatkan etanol yang tulen? Kita akan lakukan proses yang kedua, iaitu proses penyulingan. Okey, etanol tadi kita akan masukkan dalam kelalan dan sabulat, akan menjalankan proses ni, proses penyulingan ni.
kita akan panaskan. Okey, jadi apa prinsip yang kita gunakan dalam proses penyulingan ni? Okey, prinsip yang kita gunakan ialah takat didih bahan yang terdapat di dalam kelalang dasar bulat ini mengandungi takat didih yang berbeza. Alkohol takat didihnya ialah 78 darjah Celsius. Jadi bila kita panaskan etanol yang tak tulen tadi pada suhu 78 darjah Celsius, etanol akan mendidih. Okey, kemudian akan masuk ke dalam kondenser libik ni. Ada air keluar dan air masuk untuk menyejukkan, berlaku proses kondensasi di sini, dan akhir sekali kita akan dapatkan etanol tulen di dalam kelalang kon ini. Ini ialah proses penyulingan. Okey, apa sifat fizik alkohol? Kita dah dapat alkohol tulen tadi. So, sifat fizik bagi alkohol ialah tercair pada suhu bilik, tidak berwarna, berbau sedap, mudah meruap, larut dalam pelarut organik dan mudah terlarut campur dengan air. Okey, kita teruskan sedikit lagi. Okey, berkaitan dengan lemak. Okey, untuk tajuk lemak ni, okey, semua pelajar dah tahu ada lemak tepu dan juga lemak tak tepu, dibagikan kepada dua. Lemak tepu daripada haiwan dan lemak tak tepu daripada tumbuhan. Contohnya untuk lemak tepu, daging, keju, mentega, okey, dalam bentuk pepejal pada suhu bilik dan takat lebur lebih tinggi. Ini ciri-ciri bagi lemak tepu. Manakala bagi lemak tak tepu, kita tahu daripada tumbuhan. So, daripada mana-mana sumber tumbuhan lah, minyak zaitun, minyak jagung. Pada suhu bilik bentuknya cecair dan takat leburnya adalah lebih rendah. Ini bagi lemak. Okey. Tajuk berikutnya ialah getah asli. Sifat-sifat bagi getah asli antaranya ialah takat lebur rendah, tidak tahan haba, penebat haba yang baik, tidak boleh mengalirkan elektrik dan haba, lembut dan kenyal. Okey. Dan monomer bagi getah asli ialah isoprena. Monomer bagi getah asli adalah isoprena. Okey. Apa kegunaan getah asli ni? Okey, getah asli ni kita gunakan sama ada untuk membuat gelang getah, rubber band, pemadam, sarung tangan dan sebagainya. Cumanya kegunaan bagi getah asli tadi adalah terhad disebabkan oleh sifatnya tadi. Jadi getah asli perlu kita ubah suai supaya kegunaannya lebih meluas. Okey, jadi kita akan ubah suai getah asli tadi menjadi getah tervulkan ataupun pemvulkanan getah lah. Getah yang terhasil ialah getah tervulkan. Nama prosesnya ialah pemvulkanan. Okey. Jadi untuk menghasilkan getah tervulkan, kita kena tambah satu bahan yang penting iaitu sulfur. Getah asli kita tambahkan dengan sulfur, berlakunya proses pemvulkanan dan akan menghasilkan getah tervulkan. Okey. Ini adalah struktur bagi getah asli. Rantai polimer getah yang lurus dan mudah terputus apabila kita regangkan. Jadi bila kita masukkan sulfur ke dalam getah asli tadi diikuti dengan proses pemanasan, akan terbentuknya rangkai silang sulfur yang menyebabkan getah tervulkan rantainya lebih kuat dan menghalang penggelonsoran antara molekul. Okey. Dan getah tervulkan ini cirinya lebih baik. Antaranya lebih keras, lebih kenyal, lebih tahan lebih lama, lebih sukar untuk diregangkan dan juga lebih tahan haba. Ini untuk pemvulkanan getah. Okey. Kemudian tajuk latex. Daripada getah tu tadi, ada satu eksperimen yang berkaitan untuk kita mengkaji tindakan asid dan alkali ke atas latex. Yang ni pelajar pun rasanya dah biasa, sudah pun biasa berkaitan dengan tajuk ni. Okey. Secara asasnya, getah asli apabila kita masukkan asid, apa-apa asid, asid formik contohnya, asid sulfurik contohnya, so asid tadi akan menyebabkan getah asli akan menggumpal. Yang ni. Dimasukkan asid. Okey, manakala untuk menghalang penggumpalan latex, kita masukkan alkali. Sama ada kita masukkan amonia ataupun kita masukkan natrium hidroksida. Okey, dan satu lagi, kita tak masukkan apa-apalah. Biarkan saja latex tersebut. Okey. Okey, itu saja untuk bab 1 hingga bab 4. Terima kasih kerana meminjamkan mata dan telinga untuk mendengar sedikit maklumat daripada cikgu. Okey, jadi cikgu ucapkan kepada anak-anak kesayangan cikgu, pelajar-pelajar 5E4 dan 5E5 SMK Lembah Bidong, selamat menduduki kertas sains pada 2 Mac nanti. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.